Hai, Assalamualaikum. Saya Kak Farah dan hari ini kita akan membincangkan topik 9 iaitu bahan buangan. Bahan buangan ialah bahan-bahan yang tidak diperlukan lagi atau yang tidak mahu disimpan sama ada di rumah, di sekolah ataupun di kedai. Terdapat 7 jenis bahan buangan yang adik-adik boleh ketahui. Yang pertama, plastik. Plastik terdiri daripada bahan buangan sintetik, pembungkus makanan, botol dan juga bekas yang diperbuat daripada plastik. Yang kedua, logam. Logam ialah bahan buangan seperti besi buruk, tin aluminium dan juga tin susu. Yang ketiga, kaca. Kaca terdiri daripada botol balang seperti peralatan yang diperbuat daripada kaca. Alah, macam bekas kaca yang isi kuih raya tu. Yang keempat, kertas. Kertas adalah bahan seperti surat khabar lama, majalah dan kotak. Cuba adik-adik fikir sejenak. Pernahkah adik-adik jumpa bahan-bahan buangan ini di sekitar kawasan adik-adik? Contoh bahan buangan yang seterusnya adalah sisa makanan. Sisa makanan ni seperti bahan buangan selepas kita makan, contohnya macam sisa tulang, kulit buah-buahan dan juga hampas sayuran. Yang kedua, bahan kumuh dan tinja. Bahan buangan yang disingkirkan daripada bahan manusia dan haiwan seperti urin dan juga tinja. Dan yang terakhir adalah sisa toksik. Sisa toksik ialah bahan buangan yang berasal daripada cecair kimia, bahan buangan industri serta sisa pertanian. Contohnya, seperti botol aerosol dan cecair pembasmi makhluk berosak. Macam yang kita spray untuk nyamuk tu. Bahan buangan terbagi kepada dua iaitu terbiodegradasi dan juga tidak terbiodegradasi. Bahan buangan yang terbiodegradasi ialah bahan buangan yang boleh mereput. Bahan buangan ini direputkan oleh mikroorganisma dan kembali ke dalam tanah menjadi nutrien. Antara contoh bahan buangan terbiodegradasi ialah sisa makanan, kertas, bahan kumuh maupun tinja. Seterusnya ialah bahan yang tidak terbiodegradasi. Bahan yang tidak terbiodegradasi ialah bahan buangan yang tidak boleh mereput secara semula jadi. Ia mengambil masa beberapa tahun untuk mereput. Hal ini menjadikan bahan buangan tidak terbiodegradasi ini tidak boleh dibuang begitu sahaja di merata-rata kerana dia akan menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Contoh bahan yang tidak terbiodegradasi ialah kaca, logam, plastik dan sisa toksik. Bahan buangan toksik sangat berbahaya jika kita buang begitu sahaja kerana ia tidak dapat terbiodegradasi dengan sendirinya. Terdapat 4 simbol yang berada pada bahan buangan toksik untuk kita lihat agar kita dapat mengambil langkah keselamatan. Yang pertama ialah mudah terbakar. Yang kedua, mengandungi bahan beracun dan menyebabkan jangkitan. Seterusnya, mengandungi bahan mikroorganisma berbahaya dan mengandungi bahan buangan berasid serta boleh menghakis kulit dan juga logam. Jadi adik-adik kalau nampak keempat-empat simbol ataupun salah satu daripada bahan buangan toksik tersebut, adik-adik hendaklah berhati-hati ketika membuangnya. Seterusnya kita beralih kepada pengurusan bahan buangan secara terancang. Pengurusan bahan buangan secara terancang bermula pada pihak berkuasa tempatan. Kalau adik-adik perasan, mesti akan ada lori yang mengambil sampah sarap ataupun bahan buangan daripada rumah kita. Kemudian bahan-bahan buangan itu akan dibawa ke pusat pengumpulan yang kemudiannya bahan buangan itu akan dipisahkan mengikut kedua kategori iaitu sama ada dibakar dalam incinerator dan didupuskan ataupun kita semula. Adik-adik, kita mestilah menjadi masyarakat yang bijak dengan mengamalkan pengurusan bahan buangan yang betul iaitu bahan buangan hendaklah dibungkus dan diikat di dalam plastik sampah dengan kemas ataupun diasingkan mengikut jenis sebelum dibuang iaitu tong hijau bermaksud untuk bahan buangan sisa makanan. Bagi tong biru ialah untuk kaca, tong kuning untuk kertas dan juga tong merah untuk plastik. Seterusnya, menyediakan bekas khas untuk mengisi bahan kimia dan minyak. Seperti yang Kak Farah cakap tadi, bahan minyak dan juga bahan kimia ini sangat berbahaya kalau kita buang begitu saja. Jadi langkah ini dapat mengelakkan pencemaran alam sekitar. Dan yang terakhir ialah menghasilkan baja kompos menggunakan sisa makanan. Kita juga boleh menjadi masyarakat yang bijak dengan mengamalkan amalan 3R iaitu Reduce, Reuse, Recycle. Reduce ialah dengan membawa beg kita semula apabila keluar membeli barang di kedai. Jadi, kita tak perlu membeli plastik lagi untuk membawa barang-barangan yang kita beli. Yang kedua, Reuse. Reuse dengan menggunakan semula tin dan botol terpakai dan menjadikannya sebagai pasu ataupun menggunakan surat khabar untuk alas dan membalut. Yang ketiga, Recycle. Seperti surat khabar, buku dan majalah di kita menjadi tisu, manakala botol plastik di kita menjadi objek yang baharu. Jadi, mari kita amalkan 3R.
Adik-adik tahu tak, terdapat kesan buruk yang akan berlaku jika kita tidak menguruskan bahan buangan dengan betul. Bahan buangan yang dibuang secara tidak sistematik akan menyebabkan pencemaran alam sekitar yang agak buruk, iaitu menjejaskan hidupan akuatik, pembaziran tenaga, penyebaran wabak penyakit, banjir kilat, pembaziran sumber tenaga dan juga pencemaran air. Jadi, ingat adik-adik, pastikan kita menguruskan bahan buangan dengan betul. Jadi, Kak Fah harap lepas ni adik-adik dapat menguruskan bahan buangan dengan baik dan dengan betul agar kita dapat bersama-sama menjaga alam sekitar. Sekarang, mari kita bersama-sama menjawab cabar minda, iaitu isikan jadual berikut mengikut bahan buangan yang sesuai. Dekat dalam kotak tersebut, Kak Farah dah memberi beberapa contoh untuk bahan buangan dan adik-adik hendaklah kenal pasti apakah jenis bahan buangan untuk setiap contoh yang diberikan. Kita pergi pada contoh yang pertama iaitu racun rumpai. Jadi, racun rumpai terdiri dalam kategori sisa toksik. Seterusnya, kotak susu iaitu sisa makanan, kerusi plastik dalam kategori plastik, najis kambing terdiri dalam bahan kumuh dan tinja, kulit pisang terdiri dalam sisa makanan juga, besi buruk dalam kategori logam dan cermin retak terdiri dalam kategori kaca.